Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat depan saya ni ada smartphone terbaru dari OnePlus iaitu OnePlus 9 5G. Dia punya kamera boleh dikatakan one of the best kamera yang ada dalam pasaran smartphone sekarang sebab OnePlus dia bekerjasama dengan satu company kamera yang sangat profesional atas muka bumi ni iaitu Hasselblad. Hasselblad punya kamera ni kan cikai-cikai pun RM50,000 Malaysia kot. So untuk kamera OnePlus 9 ni kita boleh expect satu kualiti yang sangat-sangat tinggi. Barang dah ada dekat depan, why not kita check sendiri dia punya kualiti kamera tu macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Alright, ini ialah retail box untuk OnePlus 9 5G. Maksudnya, kalau anda beli smartphone ni, anda akan dapat barang yang sebiji sama apa yang saya tunjuk kepada anda ni lah. Satu kotak warna merah yang mana ini memang identiti OnePlus tu sendiri. Lepas tu dekat bawah ni, dia ada highlight co-developed with Hasselblad. Lepas tu, barang dalaman dia pun akan dapat sama. Jangan risau. Model yang saya dapat ni, dia punya RAM ialah 12GB dan dia punya storage 256GB. Dia punya warna Astral Black. Chipset yang dia guna Snapdragon 888, bateri dia 4500 mAh. Okay, first kali kita akan dapat dia punya paperwork lah. So dalam kotak merah ni dia punya paperwork semua. Lepas tu kita dapat dia punya main unit. Dan dekat bawah ni dia ada tulis dia punya slogan Never Settle. Kita angkat dulu yang ni. Lepas tu kita ada satu silicone case yang mana di bahagian dalam dia ni anda boleh dengar dia macam berpasir sikit. Lepas tu dia punya kabel USB Type-C ke USB Type-C. Saya memang suka cara OnePlus present dia punya kabel sebab nampak kemas dan dengan warna merah putih tu memang identiti dia lah kita cakap kan. Dan dia datang dengan satu warp charger 65 watt. Okey, kita tengok dulu apa yang ada dalam dia punya kotak ni. Kertas-kertas yang dia bagi kepada kita. So ini welcome note. Lepas tu quick start guide, safety information, highest SAR value. So dekat sini dia ada satu SIM card ejector dan ada satu dalam ni dia punya surat cinta. Hi there bla bla bla, it's okay. So kita ambil SIM card ejector dulu. Semua ni kita tolak tepi kejap. Kita tengok dia punya main unit. Okey. Saya akan buat first turn on dulu. Lepas tu saya akan set up. Sambil saya set up tu kita akan tengok dia punya physical lah. Okey, di bahagian belakang ni dia pakai Gorilla Glass 5 dan di bahagian depan pun dia pakai Gorilla Glass 5. Dekat dia punya frame ni dia pakai fiberglass punya material. Saya suka pegang dia sebab recently saya banyak review smartphone gaming kan. Smartphone gaming dia berat, bulky gitu. Tapi untuk kali ni dia nipis. Lepas tu dekat bahagian tepi, bahagian belakang dia ni dia ada curve macam tu, ringan, sedap untuk dipegang lah. Okay, hello. Dan masukkan semua benda ni. Okay, connect. Saya lupa. Saya lupa untuk masukkan SIM card. So dia punya SIM card ada dekat bahagian bawah. SIM card tray dia ada dekat bahagian bawah. Alright, so kita boleh guna dua SIM card. Untuk makluman anda, OnePlus 9 ni dia tak support memory card, micro SD card. Okay, masukkan saya punya DG. Dekat bahagian belakang ni kita boleh nampak dia punya kamera tersusun macam ni. Sebenarnya ni ialah design yang common untuk tahun 2021. Means untuk OnePlus 9 ni dia tak ada signature dia sendiri. Kalau kita tengok dari jauh smartphone OnePlus 9 ni kita tak dapat nak teka dia dengan tepat. Ni smartphone apa? Sebab lebih kurang sama dengan brand lain Dan dia datang dengan 3 biji kamera, 1 biji ultra wide, lepas tu ada satu dia punya main kamera, lepas tu dia ada satu monochrome kamera. Dekat sini dia ada tulis Hasselblad dan belakang ni dia ada tulis dia punya dia ada tunjuk dia punya logo lah. Bahagian tepi ni ada satu. Okay, jap. Ini button ni kita akan guna dia untuk tukar mode so ada ini yang ring punya. Lepas tu ada vibrate dan juga ada silent. Senang. Ni macam mengingatkan saya kepada zaman iPhone lama-lama punya. Ada power button dekat sini. Lepas tu dekat belah kiri ada volume button. Dekat atas kita tak ada apa-apa. Dan dekat bawah ada speaker, ada USB
dia Type C dan juga SIM card slot. Okey, dia tak ada audio jack. Yang ni anda kena take note, kalau anda nak guna earphone, anda kena cari earphone yang guna USB Type C ataupun maybe anda boleh beli earbuds dari OnePlus. Okay, yang ni saya tak nak copy apa-apa. Size screen untuk OnePlus 9 ni ialah 6.65 inci, jenis AMOLED. Lepas tu dia punya kaca tu Gorilla Glass 5 dan dia datang dengan 120Hz refresh rate. Dia punya nits pun tinggi up to 1100 macam tu. So kalau guna bawah matahari sepatutnya tak ada masalah. Kenapa saya kata sepatutnya? Sebab saya belum guna lagi smartphone ni, saya belum keluar rumah lagi, saya tak tahu dia punya actual result tu macam mana. Okey, kita set up dia punya fingerprint scanner dan juga face recognition. Sebab untuk OnePlus 9 ni dia support dua benda tu. Dia ada in-display fingerprint scanner dan juga dia ada face recognition tu. Saya nak tengok lah betapa responsif dia punya fingerprint scanner ni. Okey. Kita dah dapat masuk dalam Oxygen OS 11. Dia punya warna screen tu memang cantik lah. Sesuai dengan AMOLED dan juga lupa nak bagi tahu dia support HDR+. That's why dia punya warna tu cantik. Salah satu sales point terbesar untuk OnePlus ialah dia punya UI. Oxygen OS 11 tu sebab dia smooth. Lepas tu dia tak ada banyak masalah lah. Dan untuk Oxygen OS 11 ni, dia 25%. Dia ada turbo boost yang mana dengan turbo boost tu, dia mampu handle 25% lagi untuk background apps, in background apps. Sekarang saya nak test dia punya fingerprint scanner tadi. Saya dah set up. Alright, laju. Saya cuba rendahkan force. Wow, kita macam just sentuh saja. Lagi laju dari Samsung Note 10 Plus yang saya gunalah. 1 point OnePlus. Okay, sekarang saya nak set up untuk saya punya face recognition dulu. Nak tengok dia punya face unlock tu macam mana. Use your face and fingerprint to unlock. Betul-betul. Saya memang nak guna dua benda ni. Position your face inside the circle. Sekejap, saya besarkan. Alright, so face data has been added. Saya perasan saya lupa nak mention kepada anda, di bahagian belakang dia ni memang fingerprint magnet lah. Saya tak pasti anda boleh nampak tak, tapi dia punya fingerprint magnet tu agak teruk jugalah. Memang nampak kotor macam tu. Sekarang saya nak test face unlock dia. Laju. Cuma dia bukan macam bila kita macam contoh fingerprint ni, kita tekan je dia akan buka kan. Tapi untuk face unlock ni kita tarik ke atas. So macam kita dah letak muka kita depan kamera dia, lepas tu kita just tarik ke atas, dia terus buka. Memang laju, dia recognize muka kita. So saya akan install game, lepas tu saya akan test dia punya speaker, dia punya display, quality display dia tu dari game yang saya nak main ni lah. Macam biasa kita akan install Genshin Impact. Kalau anda tertanya-tanya kenapa saya suka test dengan Genshin Impact ni, sebab bagi saya dalam banyak-banyak game smartphone yang paling kuat makan kita punya hardware memang Genshin Impact lah. Dari segi temperature, dari segi dia punya dia punya movement, kita nak tahu kita punya smartphone tu laju, smooth ataupun tak, memang kita boleh test dengan Genshin Impact. Bukan bermaksud yang saya suka game ni, tak, saya pun memang kalau tak test smartphone saya tak main pun Genshin Impact ni. Tapi disebabkan dia punya quality tu ada dekat situ, saya test. Sebelum kita buka game ni, dia ada keluar satu notification, dia kata yang OnePlus 9 ni dia ada satu apps yang kita panggil dia sebagai gaming tools. Dekat gaming tools ni kita boleh tengok temperature, boleh tengok bateri, lepas tu ada juga WhatsApp, Instagram. Saya tak tahu apa, tapi kejap lagi kita akan explore. Okay, saya dah masuk dalam Genshin Impact ni, and first thing yang saya perasan, dia memang dah panas. Dia dah start panas. Saya belum main lagi ni, tapi dia dah start panas Sekejap, saya cek dia punya suhu. Okay, 37, kita turunkan dia. So sekarang ialah 34. Dekat bahagian bawah dia tak panas sangat. Okay, 33, 36, bahagian kamera. Basically dekat bahagian atas yang panas. Maybe dia punya chipset tu berada dekat bahagian atas lah. Okay, saya akan try main dalam 15 minit macam tu. Apa yang saya nak perhatikan ialah yang pertama dari segi performance tu sendiri. Dia pakai Snapdragon 888 kot. Sepatutnya untuk gaming tak ada masalah langsung kan. Lepas tu saya nak tengok juga dia punya quality display tu smooth ke tidak. Dan saya nak tengok juga dia punya audio speaker tu. So kita layan dulu. Kita buka setting dulu Sekarang untuk grafik dia punya quality medium. Saya cuba pergi kepada highest. Current performance load is too high, which is can lead. Okay, tak apa. Kita cuba main dulu. Maybe kita start. Bateri untuk smartphone ni dia ada 37%. Okay, let's go.
Okey, saya dah siap test Genshin Impact dalam 15 minit macam tu. Bateri saya perasan dia drain 4% saja, dari 33% hingga 29%. Ada 4 saja dia drain. Lepas tu dia punya performance mantap gila. Snapdragon 888 memang mampu deliver higher setting untuk Genshin Impact, tak ada lagging langsung. Lepas tu dia punya warna screen pun cantik. Speaker dia dalam kategori yang bagus. Kita tak cakap lah dia punya speaker mantap macam gaming smartphone punya speaker, tapi dia berada dalam satu kategori yang bagus, maybe tengah-tengah yang bagus macam tu lah. Alright, sekarang kita akan bergerak kepada dia punya main sales point, iaitu dia punya kamera, yang mana dia buat kerjasama dengan Hasselblad yang harga dia RM50,000 Malaysia. Kononnya lah. So dia punya main kamera ni 48 megapiksel dengan f1.8. Ultra wide dia ni 50 megapiksel, besar. Kita nak tengok kualiti ultra wide dia, sebab megapiksel besar ni kan, kualiti dia okey ke tak. So dia punya ultra wide ni 50 megapiksel dengan f2.2. Kedua-dua ni dia pakai sensor Sony dan bawah sekali yang kecil ni ialah monochrome kamera dengan 2 megapiksel. Maybe ni untuk siapa-siapa yang nak kejar detail bila guna black and white lah. Saya tak guna kot benda tu. Dan bahagian depan dia pula 16 megapiksel dengan f2.4. Untuk video kan, dia mampu record 8K dengan 30 fps. Kalau kita main dengan dia punya slow-mo tu, Full HD kita dapat kejar 240 fps. Saya akan charge dia sebentar untuk check dia punya warp charge ni berapa, dalam lebih kurang 10 minit macam tu, berapa peningkatan yang bateri yang kita akan dapat. Lepas tu saya akan keluar rumah, kita akan check dia punya kualiti kamera. Saya akan ambil gambar dan juga video supaya anda dapat nilai sendirilah. Okey, saya dah siap ambil gambar, ambil video dekat luar rumah, dalam rumah, dan saya dah siap transfer ke dalam saya punya laptop untuk nilai sendiri dia punya kualiti gambar tu macam mana. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dengan anda tentang dia punya bateri. Bateri untuk OnePlus 9 ni dia punya kapasiti tak besar sangat, tapi boleh tahan 4500 mAh. Selepas saya main Genshin Impact, bateri dia dalam 28% sahaja. Dan saya guna dia punya warp charge, dalam masa 10 minit dia punya bateri naik sampai 71%. Quite impressive sebenarnya untuk dia punya warp charge punya performance tu. Dan untuk OnePlus 9 ni kita boleh charge dia secara wireless. Okay, so bila saya letak saya punya Samsung Note 10 Plus dekat belakang dia, jap, anda boleh tengok dia masuk, bateri dia masuk, charging masuk. Cuma dia punya charge tu dalam 15 watt saja. Okey, sekarang kita akan tengok gambar yang saya ambil tadi. Untuk pengetahuan anda, siapa-siapa yang tak pernah tengok cerita Naruto, yang depan tu rambut pink tu nama dia Sakura. Lepas tu Kakashi warna baju hijau tu, dan yang warna orange tu Naruto lah. So untuk video kali ni, untuk gambar kali ni saya guna kamera biasa dia 48 megapiksel tu, dia kamera utama dia. So sebenarnya saya nak fokus dekat Kakashi ni, tapi dia pergi fokus kepada Naruto dekat sini. Bukan masalah smartphone ni, tapi maybe saya punya jari ni pendek, gemuk, bila saya tekan tu dia punya fokus tu lari sikit. Lepas tu ni kamera biasa juga, main kamera dia. Dan dekat sini kita boleh nampak dia fokus kepada Naruto. Dekat sini tak nampak sharp sangat tapi anda boleh tengok batu-batu dekat belakang Naruto tu dia ada memang sharp sikit. So dekat sini sebenarnya saya nak fokus Sakura. Kalau dekat smartphone saya dah nampak dia macam fokus sebenarnya, tapi bila kita pindah ke skrin yang lebih besar, nampaklah memang ada kekurangan dari segi scale saya, bukan dari segi kamera ni, tapi scale saya sendirilah. Okay, yang ni saya fokus kepada Kakashi dan anda boleh tengok memang sharp. Kakashi punya figura tu memang sharp. Lepas tu yang ni saya fokus kepada Naruto, sharp juga dia punya gambar. And dari segi warna dia punya color tone tu saya boleh kata memang tepat dengan apa yang saya nampak dekat luar. Untuk pengetahuan anda, time saya record gambar ni, saya ambil gambar ni, saya punya cuaca dekat rumah saya ni mendung. Dia tak cerah sangat dan dia tak gelap sangat lah. That's why anda boleh nampak batu tu dia macam gelap dan warna dia koko sikit, which is warna real lah, kita cakap natural punya color. Dia tak berlaku processing yang kuat sangat. Lepas tu yang ni saya fokus kepada Naruto. Lepas tu ini dia punya ultra wide. Ultra wide dia bagi saya memang awesome lah.
Yang pertama kita boleh fokus, which is sebenarnya benda ni mungkin anda boleh jumpa dekat smartphone lain kan. Tapi bila kita fokus, dia punya gambar tu sharp. Macam anda boleh tengok saya fokus kepada Sakura ni, dia punya tepi line body tu memang sharp habis, cuma dia gelap. Yang mana gelap ni kita boleh counter balik dengan tinggikan exposure. Cuma yang ni saya just buat dia secara auto lah. Okey, ini ialah gambar ultra wide. Gambar ultra wide untuk yang ni memang bila anda perasan bila kita main dengan ultra wide ni, dia punya kontras tu tinggi. So dalam masa sama saturation untuk color tu pun tinggi juga. Anda boleh tengok yang warna langit tu nampak kebiruan sangat. Lepas tu baju Kakashi pun dah berubah sikit. So ini pula ialah gambar guna main camera dia. Boleh kata lawa juga. Anda boleh tengok bokeh dekat belakang tu terbaik lah. Lepas tu ini dia punya zoom kamera. Yang ni yang memang saya suka. Bila saya main dengan kamera OnePlus 9 ni, yang paling saya suka antara 3 kamera ni, yang zoom, lepas tu yang utama main dia dan juga ultra wide, yang paling saya suka dia punya zoom ni. Nampak detail gila. Warna dia pun tak rosak. Ini warna yang memang kita cakap natural lah. So ini gambar kucing. Ni bukan kucing saya, tapi dia datang dekat rumah saya. Okay, so ini gambar ultra wide. Lepas tu ni gambar main camera. Dan ini dia punya zoom tadi. Tengok zoom dia memang lawa gila kot. Lepas tu ni sama juga. Ni saya fokus kepada Kakashi tu. So ini ultra wide memang gelap. Macam saya bagi tahu, saturation dia tinggi sangat. Lepas tu ni yang biasa punya. Dan ini dia punya zoom. Cantik babe. Seriously cantik. Kita pergi lagi. Okay, so ini dia punya zoom ultra wide. Okay, kita pergi. Okay, so ni pula Sakura Sakura. So ultra wide dia macam ni. Oh, dia serius, dia punya zoom cantik. Dia punya bokeh belakang tu mantap gila. Tapi so kita tengok rumah pula. Kalau anda nak ambil property punya gambar. Okay, ni gambar yang lebih detail sikit. Yang ni zoom juga. Lepas tu ni gambar biasa. Ni ultra wide lah. Then ni gambar dari atas, gambar biasa. So ni zoom. Ni gambar ultra wide. Lepas tu ni yang biasa main camera. Lepas tu ni zoom. Anda boleh nampak ada semut-semut tu. That's why saya bagi tahu dalam tiga apa kita cakap gambar ni, yang paling saya suka ialah zoom punya gambar lah. So ni dalam bilik. Yang ni pencahayaan cukup. Pencahayaan untuk gambar ni memang cukup. Tak ada masalah langsung. So gambar pun cantik lah. Kita boleh nampak gambar pun cantik. Belakang tu ada saya punya laptop. Memang okey. So ini gambar lilin, which is gambar suasana sekeliling gelap, tapi dia tak adalah sangat gelap. Boleh iron baju macam tu lah, still nampak lah. So ni dia punya gambar dekat dia. Then ni gambar ultra wide. Ultra wide memang nampak gelap gila lah dekat tepi kan. Okay, ni gambar anak saya. So bila kita zoom, bilik ni dia punya pencahayaan tu tak berapa okey sangat. That's why bila kita zoom dekat, nampak gambar dia tu tak sharp and pecah-pecah sikit. Bila kita guna gambar biasa, okey. Then, okay, gambar anak saya lagi. Saya nak tunjuk kepada anda dia punya portrait mode. Okay, dekat sini adalah portrait mode. Anda boleh tengok dekat sekeliling ni. Dekat dia punya rambut ni macam dah ada blur-blur sikit. Anak saya bergerak. Sangat-sangat bergerak. So ni memang bergerak je lah. So ini ialah gambar selfie. Gambar selfie dia dalam keadaan suasana yang tak berapa terang lah kita cakap ni. Sebab just depend on lampu ceiling, yang mana lampu ceiling dekat rumah saya memang tak terang sangat. So ni gambar selfie lagi. Okay, yang ni ialah slow-mo. Saya nak tunjuk kepada anda dia punya slow-mo. Yang mana OnePlus 9 ni dia mampu record slow-mo Full HD dengan 240 fps. Cantik. Cantik babe. Sekejap, kita tunggu lagi titisan-titisan air ni. Ni air aircon lah. Walaupun gambar kita cakap tak proper gambar longkang. Tapi okey lah bagi saya. Oh, cantik. Kalau boleh lagi tinggi, dia punya slow-mo tu lagi cantik lah sebenarnya. Okay, ini pula kualiti video dengan resolution 8K. Cuma dia punya FPS tu 30 FPS sahajalah. Yang sedih tentang OnePlus 9 ni, dia punya kamera tak datang dengan OIS, Optical Image Stabilizer. Jadi untuk 8K ni dah lah tak ada OIS. Lepas tu nak buka super stable pun tak boleh. Tapi dari segi warna tu, kalau ikut apa yang saya nampak dekat skrin dia sekarang ni, memang cantik lah. Dan saya akan tukar ke resolution 4K dengan stabilizer on. Okay, video yang anda nampak sekarang saya record menggunakan resolution 4K 30 fps dan on dia punya super stabilizer. Cuaca sekarang agak terang compare dengan time saya ambil gambar tadi. Anda boleh tengok dia punya video memang lagi stabil compare dengan 8K tadi. Okay, ini pula kualiti recording menggunakan kamera hadapan
kesiapannya yang mana dia just boleh record full HD dengan 30 FPS sahaja. Saya sengaja sengitkan saya punya kamera supaya nampak lebih macho macam tu lah. Tak kisah anda pening kepala ke tak, yang penting dia punya kualiti tu anda boleh nilai sekarang. Okey, persoalannya sekarang, adakah berbaloi untuk anda beli OnePlus 9 ni? Saya boleh kata dari segi dia punya performance, technical spec, Snapdragon 888, lepas tu dia punya screen 120Hz refresh rate, HDR+, dari segi dia punya kamera, bateri, warp charger bagai tu memang mantap habis. Cuma ada dua perkara pelik yang saya rasa ada dekat OnePlus 9 ni. Kalau anda tak kisah pada dua perkara ni, anda good to go. Anda boleh beli OnePlus 9 ni. Okey, perkara pertama ialah walaupun kamera dia mantap, boleh record 8K dengan 30 FPS, tapi dia tak datang dengan OIS, Optical Image Stabilizer. Jadi, bila kita record video 8K tu, dia akan bergegar. Macam saya tunjuk kepada anda tadilah. Untuk dapatkan image yang stable, kita kena pakai 4K resolution. Lepas tu kita kena on dia punya super stable. Kekurangan bila mana kita on dia punya super stable ataupun EIS dia dekat situ, dia punya gambar tu akan crop. Jadi gambar video kita tu akan nampak lebih sempit lah. Itu yang pertama. Perkara pelik yang kedua ialah dia tak datang, kita tak boleh nak expand dia punya storage. Dia tak datang dengan micro SD card slot. Walaupun dia datang dengan 256GB storage, tapi disebabkan video dia 8K resolution kot. Kalau kita record 8K resolution, macam ni je dia punya storage habis. So, kalau anda tak kisah pada dua benda ni and anda memang nak fokus kepada gambar, seriously saya recommend anda untuk beli OnePlus 9 ni. So, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.